Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat kita sama-sama belajar, menghadiri majlis ilmu, perbincangan wacana ilmu yang kita pilih. Perbincangan kita satu tajuk dengan nama perkembangan fiqh Islam dahulu dan sekarang. Jadi tajuk yang kita nak fokuskan ialah kepada perbincangan tentang fiqh yang ada sekarang. Tetapi dia tak boleh terus pergi sekarang, dia kena mula daripada awal lagi. Kita tengok bagaimana fiqh Islam itu berkembang, bermula daripada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan para sahabat, tabi'in, imam-imam mujtahidun, dan diikuti oleh ulama-ulama yang kemudian dalam kurun al-mufaddalah, kurun yang ketiga. Kemudian kita tengok pula perkembangan yang berlaku selepas daripada itu, dia panggil zaman taklid kepada imam dan zaman kebukuan fiqh Islam. Apabila marinya orang-orang Islam yang tidak berani lagi berijtihad pada waktu itu, bahkan sebagian ulama mengatakan pintu ijtihad telah ditutup, maka pada waktu itu fiqh tidak berkembang kecuali setakat berkisar di antara baca matan, syarah, dan yang panjang diringkaskan, yang ringkas dihuraikan. Dia berkisar kita. Kemudian kita tengok nanti insya-Allah tentang fiqh di zaman kini yang disebut dengan nama ijtihad al-jama'i. Ijtihad secara ramai-ramai, tak ada seorang mujtahid. Bila ijtihad dipanggil ramai, dia buat satu, dia panggil Majma' al-Fiqh al-Islami. Dia ada di Jeddah, di Mekah, di India, di Sudan dan lain-lain tempat. Kalau di Malaysia ini mungkin kita namakan Majma' Fiqh, itu mungkin kita letak kepada Majlis Fatwa Kebangsaan, insya-Allah. Jadi sebelum daripada kita pergi kepada perkembangan fiqh, terlebih dahulu kita lihat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi beritahu kepada kita tentang kelebihan fiqh itu sendiri. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya telah meriwayatkan satu hadis yang telah disampaikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Muawiyah bin Abi Sufyan ini seorang sahabat, min katabatil wahyi, salah seorang daripada penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan ingat bila sebut Muawiyah akan ada manusia-manusia yang tidak berakhlak dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini akan perli atau bila dengar dia nama Muawiyah itu dengan muka yang main-main kepada sahabat Nabi ataupun nampak muka tak setuju, itu menunjukkan bahawa orang itu ada di dalam kepala dia kefahaman nas'ah, orang-orang yang benci kepada sebahagian besar, majoriti sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Maka Muawiyah khatib, dia berkhutbah, dia kata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Sesiapa yang Allah Taala nak beri kebaikan kepadanya, Allah Taala nak beri kebaikan kepada orang itu, yufaqqihhu fid din, maka diberi kepada orang itu kefahaman dalam agama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bila kita teliti, tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita tinjau tengok balik apa hikmah yang Allah Ta'ala sebut dalam kitab ini, dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Allah Ta'ala bila dia nak pilih satu kelebihan, maka dia beri kefahaman dalam agama. Nabi tak kata yu'allimud din,
Allah Ta'ala ajarkan kepada dia, beri pada dia ilmu agama. Karena para ulama setelah meneliti mengatakan bahawa kefahaman itu lebih tinggi a'la daripada ilmu. Hal ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita boleh tengok ilmu banyak. Bahkan orang ngaji yang lulusan daripada pengajian Islam yang disebut dengan nama Islamic Study, pengajian Islam, fakulti-fakulti pengajian Islam ini banyak. Bahkan anggaran anak-anak kita yang keluar daripada fakulti pengajian Islam yang rasmi dan tak rasmi, setahun berapa orang? Di dalam negara, luar negara, yang tak rasmi, yang bersijil, yang tak bersijil, ramai. Tetapi kita nak mencari mereka sebagai orang yang memahami agama itu susah, tidak ramai. Karena itu para ulama mengatakan kefahaman itu ialah satu di anugerah Allah SWT. Sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis ini, Nabi mengatakan innama ana qasimun wallahu. Nabi kata, aku hanya boleh memberi maklumat kepada kamu. Aku boleh sampai kepada kamu maklumat. Yang ini baik, yang ini tak baik, yang ini benar, yang ini tak benar. Yang ini betul, yang ini tak betul. Tetapi wallahu yu'ti, Allah Ta'ala yang beri kepada kamu kefahaman. Orang ini boleh berhenti. Bila kita tahu benda ini benar, kita boleh buat. Bila kita tahu benda ini salah, kita tinggalkan. Berapa orang yang berani sanggup? Bahkan ramai zaman kita ini, dia tahu kenapa buat ni, orang lain buat juga. Itu dia alasan. Lebih-lebih lagi kalau yang buat itu juga orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang bertaraf ustaz, siapa-siapa. Dia kata kita ikut dia sebab dia ada ilmu. Jadi pasal itulah kesalahan orang alim yang ada ilmu ini, apabila mereka buat satu pelanggaran syariah, lebih dahsyat, lebih besar daripada orang-orang yang tidak berilmu. Dalam sebuah kitab Jawi, kitab Amon, nama dia Penawar Bagi Hati, dia sebut di sini ada beberapa perkara, benda-benda yang dosa kecil jadi besar. Dosa kecil jadi besar. Salah satu daripada faktornya iaitulah apabila orang berilmu melakukan perkara sedemikian. Kalau orang berilmu buat benda ni, bermakna dia telah buat satu jenayah, kerana orang akan ikut apa yang dia buat. Orang ikut, dia kata ustaz buat tu, mana boleh kita tak buat. Jadi ini menunjukkan bahawa satu pelanggaran yang dia buat itu menunjukkan satu benda yang besar di sisi Allah. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW beri jaminan walan tazala hadhihi ummatu qa'imatan 'ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Nabi kata akan sentiasa ada di kalangan umat ini qa'imah, sekumpulan orang-orang yang berjuang ala amrillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak memberi mudarat kepada mereka orang-orang yang melanggar mereka, lawan mereka, sehingga datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini telah dihuraikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin tuan-tuan sudah kenal nama ini. Kitabnya yang sangat masyhur, apa nama kitab? Fathul Bari fi syarhi Sahih Imam Bukhari. Jadi sebab itulah kalau orang setengah-setengah masyarakat dia ambil nama besar ni tetap jadi nama anak. Pasal nak tafaul dengan nama yang hebat. Fathul Bari, Imam Ibn Hajar tulis kitab ini sehingga digelar oleh ulama la hijrata ba'dal fath. Tak ada lagi selepas daripada hijrah Mekah Madinah itu, tidak ada lagi hijrah. Itu hadis asal. Tapi ulama-ulama apabila sebut tentang kitab Fathul Bari, mereka buat masalah kepada hadis tadi. La hijrata ba'dal fath, maknanya tidak ada satu syarat kepada Sahih Bukhari yang lebih cantik daripada apa yang ditulis oleh Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi kita kena kenal orang ini. Ibn Hajar kata apa di sini? Iaitulah waqad jazama al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan orang qa'imah, orang yang berdiri menegakkan agama Allah Ta'ala itu siapa? Dia kata ahlul ilmi bil asar, iaitulah ulama-ulama hadis. Kenapa ulama hadis ini disebut sedemikian? Karena mereka lah
orang yang bertindak menepis, menjelaskan hadis-hadis yang tidak sahih, yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sumbangan mereka cukup besar. Jasa-jasa mereka yang cukup besar. Sama ada ulama yang terdahulu, yang tengah seperti Ibnu Hajar ini, ataupun mungkin tuan-tuan selalu dengar nama, saya sering sebut nama ini, iaitu Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Kerana Hafiz Iraqi ini, dia sebut hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Maka banyaklah hadis-hadis yang pelik itu. Bagi Iraqi dia tolong tatabuk, dia cari. Kemudian banyak lagi orang-orang yang kemudian kita tak boleh menyalahkan Iraqi seorang. Al-Imam Al-Subki di dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Kitab Tabaqatus Syafi'iyah, maknanya nama-nama tokoh-tokoh ulama Syafi'i, ulama fiqh Syafi'i bermula mengikut tabaqat. Tabaqat ni bahasa Melayu kata ikut lapisan, tingkatan. Bermula daripada Imam Mujtahid, Imam Syafi'i. Mari imam-imam yang sahabatnya macam Al-Muzani, Al-Buaiti, Rabi' dan lain-lain. Kemudian ikut dengan imam-imam ashabul wujud sehingga ke akhirnya. Di dalam kitab Tabaqat ini juga Imam As-Subki telah menulis mentatabuk hadis-hadis yang tersebut dalam Ihya, yang dia kata yang tak jumpa dalam kitab hadis. Banyak. Itu menunjukkan bahawa peranan ulama hadis itu sangat besar apabila mereka berkhidmat untuk menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari menjazamkan, jazam maknanya putus, bahawa orang ini al-hadhihi ummah qa'imah ala amrillah, iaitulah ulama hadis. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kata, illa yakunu ahli hadis fala adri man. Kalau mereka ini bukan ulama hadis, aku tak tahu siapa lagi. Itu kata dia. Kata di Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata muhtamal. Orang itu kumpulan yang mempertahankan agama Allah Ta'ala ini bukan seorang. Dia kata firqatun min anwa'il mu'minin, iaitulah sekumpulan daripada orang-orang Islam. Ada di kalangan mereka mujahid, orang yang berjihad, faqih, ulama fiqh, muhaddis, ulama hadis, zahid, orang-orang yang zuhud, wa amir bil ma'ruf, orang yang bertugas bertindak menyuruh manusia buat baik, melarang kemungkaran, dan lain-lain lagi. Kata Imam Nawawi, wala yalzam ijtima'hum fi makan wahid. Bukan syarat kumpulan ini mesti duduk di satu tempat. Tak. Dia boleh mutafarriqin, boleh duduk di mana-mana tempat. Ada ulama mujtahid, mujahidin duduk di Palestin, contoh kita kata. Ada ulama hadis duduk di Mekah, duduk di Madinah, duduk di Yaman, duduk di Syam. Ada ulama-ulama tentang ekonomi Islam duduk di Malaysia. Jadi mereka ini orang yang bertahan agama Allah melalui bidang masing-masing. Jadi alhamdulillah Imam Nawawi telah memperluaskan skup ini. Ini menunjukkan bahawa menuntut ilmu itu satu perkara yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salah satu daripada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas salat subuh. Ini tuan-tuan dan puan-puan kena baca doa ini. Lepas salat subuh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia baca doa ini. Mungkin kita kata sekali, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Lepas main subuh, selepas kita zikir selepas salat tu, kita sambung dengan doa kita ni, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kepada saya memohon ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita dapat ilmu banyak tak bermanfaat, menakutkan kita. Ilmu ada, tahu halal haram, tapi kita buat benda-benda yang mungkar. Ini lebih bahaya daripada orang tak tahu. Kita sebut tadi. Wa rizqan tayyiba, oleh kerana waktu di waktu pagi kita akan keluar mencari rezeki, maka rezeki yang kita tuntut itu biarlah rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang memberi kepulangan yang baik kepada kita. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang aku lakukan sepanjang hidup ini amalan yang diterima oleh Allah. Ini di antara doa yang Nabi kita ajak, minta ilmu yang bermanfaat. Jadi jadikan ilmu ini satu bacaan yang kita baca setiap kali kita melakukan, setiap kali selepas salat subuh, insyaAllah. Dalam hal ini riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, karena sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla subuh, ketika selepas maghrib subuh, hina yusallim, ketika dia bagi salam.
dia baca doa. Jadi menunjukkan bahawa menuntut ilmu itu sendiri, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Allah Taala, ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan kepada aku ilmu. Jadi Allah Taala tak suruh Nabi kita diminta jabatan besar-besar. Dia tak suruh Nabi kita minta pangkat dan kedudukan. Tak, tapi Allah Taala minta Nabi kita berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah berilah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Jadi itu di antara kelebihan menuntut ilmu secara ringkasnya kita nak sebut dalam perbincangan kita ini, iaitulah tentang betapa manusia ni kalau tidak ada ilmu, mereka akan sama ada dia jahil, tak mau buat benda-benda yang baik, ataupun dia menentang. Dalam satu kaedah bahasa Arab yang cukup cantik lah tuan-tuan muslimin dan muslimat, dia kata an-nas a'da'u ma jahil. Itu dia kata an-nas a'da'u ma jahil. Manusia itu musuh kepada apa yang dia tak tahu. Jadi kita ni kalau benda kita tak tahu, tak kaji dengar, bila orang bawa mari, dia marah dah. Dia kata mari mana pula. Sedangkan dia tak tahu sepatutnya bila orang beritahu, kita berterima kasih kepada orang yang beritahu. Oh macam ni, saya pun tak. Ada setengah orang ni tak ada tak tahu, saya terlupa. Biasanya yang cakap terlupa ni siapa dia? Sama-sama ustaz. Sama-sama ustaz ni dia tak mahu mengaku kalah. Bila dia telefon kita, dia kata Syekh, dia panggil Syekh lah masa nak tanya soalan. Apa masalah gini-gini orang tanya ni? Allah terlupa lah anak. Saya kata tak apalah, anak terlupa juga. Kita sama-sama cari tak. Contohnya, apa salah kalau kita, kadang-kadang dia tak mau kita lah. Kita kata kita ni tak mau mengaku lah. Tak apa biar. Baik. Yang kita nak kata di sini itulah dia panggil tarikh at-tashri' al-Islam. Sejarah perundangan Islam. Perundangan Islam itu mari daripada mana? Jadi kita tengok dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil tarikh at-tashri' al-Islami, sejarah perundangan Islam. Ada setengah kitab dia panggil tarikh al-fiqh al-Islami, sejarah perkembangan fiqh Islam. Jadi kita kena tengok dalam apa beza. Ini dua perkara yang perlu diteliti. Apa beza di antara syariat dengan fiqh? Coba tengok dari segi tanda. Ini kena tulis yang tak ada di sini. Syariat ataupun dia panggil tashri' syariat. Fiqh, apa benda fiqh? Kita tengok perbezaan yang dibuat oleh ulama. Dia kata syariat itu iaitulah nas yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil asy-syariah. Nususul Quran, nas Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan perkataannya, perbuatannya, takrirnya, dan segala perkara yang bersangkut paut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Itu dia panggil syariat. Perbezaan yang pertama. Perbezaan yang pertama, syariat itu iaitulah nas, nusus syariat. Baik, fiqh apa pula? Fiqh iaitulah apa yang dipahami oleh ulama daripada nas syariat, dan yang mereka istinbat, mereka korek, mereka gali, kemudian dikeluarkan hukum hakam daripada nas yang ada itu. Jadi kita beri peluang lah, kalau ada muslimin dan muslimat yang dengar ni, mungkin ada istilah-istilah yang agak susah nak faham, kita tanya terus. Saya minta penjelasan. Itu perbezaan yang pertama. Syariat iaitulah nas syara', sama ada dalam Quran atau dalam hadis. Yang kedua, fiqh. Apa dia fiqh? Iaitulah kefahaman hukum hakam yang telah diistimbatkan oleh ulama di dalam nas yang mereka terima. Itu satu perbezaan. Jadi kita jangan campur kau, jangan campur di antara dua perkara ini. Maka kerana syariat itu maksud, syariat maksud mana, apa mana maksud? Terpelihara dia. Dia ni Quran, dia ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sama ada dalam sudut akidahnya, sama ada dalam sudut syariatnya. Itu dia panggil syariat. Syariat ni zaman sekarang ni orang bezakan. Bila ada fakulti, dia kata ni awak belajar di fakulti apa? Syariat.
Oh, saya usuluddin. Perbezaan ini bagi kamu lihat. Tapi asal bila sebut syariat, semuanya usuluddin, akidah, fiqh, undang-undang Islam itu duduk di bawah syariat. Jadi syariat itu sendiri adalah merupakan satu perkara yang maksum karena dia datang daripada Allah SWT dan dia datang daripada Nabi SAW yang sahih daripada baginda. Jadi syariat ini memimpin manusia ke jalan yang diridai oleh Allah. Yang itu perbezaan yang kedua. Adapun fiqh, maka itu adalah merupakan usaha gerak kerja ulama-ulama Islam untuk memahamkan syariat Islam dan melaksanakan. Jadi ada kalanya dia ni bertepatan 100% dengan apa yang dinaskan oleh syarak, dan ada kalanya darjatnya tidak sampai kepada 100%. Itu kita tengok nanti kenapa terjadi sedemikian di dalam perbincangan yang akan datang. Yang seterusnya. Jadi kita faham juga di sana ada dua. Yang pertama syariat itu maksum, kemudian fiqh itu sendiri. Ini perbezaan yang ketiga. Tengok, fiqh itu sendiri adalah hukum yang diambil daripada nas yang qat'i, daripada Quran. Quran kata, oh wajib salat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Itu nas yang qat'i. Kemudian mari pula hadis menjelaskan wajib semak salat bila masuk waktu subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu dijelaskan oleh hadis. Ayat ini tak jadi masalah sebab sudah ada nas depan mata. Quran ada, hadis ada. Hukum yang kedua, ahkam sakata anha al-kitab was sunnah. Hukum hakam yang tidak ada nas dalam Quran, tetapi para ulama Islam mesti memberi jawaban sesuai dengan syariat Islam itu sebagai satu perundangan yang syamil wa kamil. Dia kena jawab kepada apa yang berlaku. Maka pada waktu itu marilah timbul, dia panggil yang keduanya undang-undang yang tidak ada dalam nas syarak, yang ini terbuka kepada ijtihad para ulama. Ataupun ada nas, tapi nas yang tidak qat'i justru, yang dilarangnya, yang dalilnya tidak disepakati oleh ulama. Ada kata macam ni, ada kata macam ni. Contohnya nanti kita akan sebut apabila turunnya ayat Al-Quran, ayat tentang wudu, aula mastumun nisa. Apabila kamu sentuh orang perempuan, tersentuh dengan isteri kamu, batal wudu. Jadi ini dia panggil ayatnya sudah qat'i dilalah. Ayatnya sabit daripada Quran mutawatir. Tak ada siapa boleh pertikaikan Quran. Tetapi perbezaan ulama mari daripada mana nak memahami la mastumu ini sentuh dengan tangan sebagaimana berlaku sentuhan, ataupun dengan makna lain yang di sebalik makna tersebut. Itu dia panggil dua perkara. Sama ada hukum yang pertama qat'i yusbut wa dilalah. Hukum yang sabit secara qat'i, secara putus, dan dalilnya qat'i. Yang paling mudah kita kata apa? Salat. Salat wajib ke sunat? Ada orang kata sunat. Semua salat fardu itu wajib. Berapa rakaat? 5 waktu ni berbeza-beza. 2, 4, 4, 3, 4. Jadi 17 kan. Jadi hak ni sudah jelas. Maka itu dia panggil benda yang sudah qat'i. Baiklah. Jadi dalam perkembangan fiqh Islam ini, sejarah fiqh Islam, dalam sejarah Islam ini, dia ada beberapa peringkat. Yang pertama dia panggil ahdu at-tashri'. Apa makna ahdu at-tashri'? Era pensyariatan. Bermula daripada mana? Bermula daripada dibangkitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Iqra dan diikuti dengan wahyu yang seterusnya, maka pada waktu itu disebut dengan nama Al-Ahdu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaman perundangan. Perundangan di zaman bila? Zaman Nabi sehingga Nabi kita wafat. Bermula daripada Nabi Bi'athah, Nabi kita bangkit. Sebelum bangkit jadi Rasul tidak perundangan. Walaupun Nabi pada waktu itu telah dipelihara oleh Allah SWT sebagai seorang maksum, seorang yang punya sifat peribadi yang cukup mulia,
seorang yang amanah, tetapi belum ada lagi undang-undang yang mesti kita ikuti pada waktu itu. Jadi bermula daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi kita wafat. Bila baginda wafat? Tahun yang ke-11. Nah, ini kena ingatlah. Sebagaimana kita ingat tarikh lahir. Kalau kita tengok hari ini, bila tengok tarikh lahir orang habis pakai ucap selamat hari jadi, selamat hari lahir. Bukan selamat hari jadi, sebenarnya hari jadi itu waktu dalam buku moh dia tak tahu apa itu lah. Cuma scan kata ultrasound apa kata lah. Lebih kurang 3 minggu, 4 minggu kan. Itu betul hari jadi. Kena kata hari keluar, selamat hari keluar baru betul. Kan kita keluar pada tarikh sekian, pukul sekian. Jadi macam-macam lah manusia ini. Kadang-kadang kita ustaz ni pun, ada juga tim SMS selamat hari jadi. Kata siapa suruh buat selamat hari jadi. Jadi kena juga dengan ustaz. Sebab pengaruh orang putih ni cukup mendalam dalam jiwa kita yang menyebabkan kita tak tahu, kalau tak kata tu macam tak kena, tak ikut sunnah kalau dia kata. Kena kata juga. Baik. Ciri-ciri keistimewaan perundangan di zaman Nabi SAW ada beberapa ciri. Yang pertama, sumber perundangan hanyalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi zaman Nabi, mana sumber perundangan? Hanyalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang memperjelaskan Al-Quran. Cuma timbul di situ, akan timbul satu soalan, apakah Nabi boleh berijtihad di zaman itu? Sedangkan zaman itu Quran turun, apakah Nabi boleh berijtihad atau tak boleh? Jadi di sini ahli ulama, dia panggil ulama usulul fiqh, membahaskan. Jadi ada yang mengatakan bahawa Nabi boleh berijtihad. Kenapa? Allah SWT buka peluang untuk Nabi berijtihad. Dan kalau ada silap dalam ijtihad itu, dia tidak menjadi syariat kerana akan diperbetulkan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa Nabi dibenarkan berijtihad? Apakah dia perlu ijtihad lagi setelah wahyu turun? Tunggu je ayat Quran lagi. Kenapa nak ijtihad? Jadi ijtihad di sini, contoh-contoh ijtihad telah disebut dalam beberapa perkara sebagaimana yang telah disebut oleh para ulama, seperti dalam isu peperangan, dalam isu harta rampasan perang, dalam peperangan Badar, kan Nabi kita terima harta bayar tebusan daripada dipancung. Dan perbezaan antara pandangan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Jadi kata ulama tarikh tasyrik, dikata tujuan Nabi kita berijtihad itu tidak menunggu wahyu, bukan kenapa? Sebabnya wahyu ni akan terputus. Bila wahyu akan putus? Bila Nabi wafat. Kan ada lagi wahyu. Ada lagi wahyu hari ini. Kan wahyu dari dua. Inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Wahyu syaitan tak putus. Kau putus. Tak putus sebab ada masih ada lagi nabi-nabi yang baru. Sekali kita dengar Nabi dekat sini pun ada. Nah, Nabi Melayu ada dekat sini. Nabi apa lagi? Nabi antara bangsa tak ada kat saya dua. Nabi perempuan baru timbul. Nabi mana? Tak sebut Nabi lah, sebut Nabi dia sendiri marah orang. Tapi timbul lagi sebab wahyu tak betul lagi, wahyu syaitan. Wahyu Allah SWT tamat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Baik, bila Rasulullah wafat, wahyu sudah tamat. Kalau Nabi tidak berijtihad, ini nak membuka cara latihan kepada sahabat bahawa ini cara berijtihad. Nabi sendiri berijtihad untuk ada bila kena, alhamdulillah. Kalau tak kena, Allah Ta'ala akan betulkan sebagaimana dalam Asra Badar. Itu dia panggil satu perkara yang kita belajar. Baik. Sumber yang menyampaikan syariat hanya Rasulullah SAW. Ini ciri-ciri keistimewaan zaman ini. Orang lain tak boleh. Sahabat-sahabat tak boleh. Jadi akan timbul nanti ada sahabat-sahabat, dia kata, kan dia baca dalam salat. Tengah Nabi semayang, dia tambah bacaan. Nabi tanya, siapa dia baca dalam bacaan tadi? Aku dengar, aku tengok malaikat berebut nak tulis. Apakah itu sahabat boleh buat satu undang-undang sendiri? Ya Allah. Zaman itu zaman perundangan yang undang-undang hanya mari daripada Nabi SAW melalui wahyu daripada Allah. Maka apa-apa yang dilakukan oleh sahabat itu termasuk dalam ikrar yang telah disebut oleh ulama bahawa sunnah itu melalui ikrar, melalui perkataan dan melalui perbuatan. Jadi kita jangan kata sahabat boleh buat sendiri lah. Tak mungkin dia boleh buat sendiri.
Baik. Yang ketiga, waqi'iyatu at-tashri'. Sumber waqi'iyatu yakni realiti dari sudut perundangan. Bila ada benda-benda yang berlaku, turun wahyu. Dan bukan wahyu ini turun mesti ikut benda yang berlaku. Ada kalanya tak berlaku pun turun. Jadi tu ayat Quran sebut. Nabi beritahu, aku dah terima wahyu semalam. Begini Nabi kita baca pada para sahabat. Jadi tidak semesti wahyu turun menjawab. Ada kalanya dia turun dengan tidak ada apa-apa persoalan. Yang keempat, tidak ada ikhtilaf dalam bab hukum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ikhtilaf. Nak ikhtilaf macam mana? Wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Balik terus kepada Allah. Balik terus kepada Rasulullah. Rasulullah putuskan. Hak ni betul, hak ni tak betul. Baik. Itu berlaku juga zaman sahabat yang dia pergi ke Bani Quraidah tu. Nabi kata, mu jangan salah asar. Itu di Bani Quraidah ada sahabat yang sembahyang tengah jalan. Karena Nabi waktu asar ada sahabat yang dah, dia kata, Rasulullah kata jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah. Aku nak tanya di sana. Sampai dah habis waktu baru sampai. Ataupun di akhir waktu baru dia salah. Jadi ini kita kena kata bahawa apa yang terjadi itu telah diikrar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka menunjukkan sahabat itu begitu patuh kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah kepahaman yang berbeza. Kenapa Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yang kita sebut tadi, lepas pada ini berlaku ikhtilaf yang cukup banyak. Dalam hadis Irbad bin Sariyah Nabi kata fasayara ikhtilafan katsira. Jadi Nabi kita tengok pada waktu itu ikhtilaf. Jadi orang yang berpegang dengan tamassuk bil asli, asal salah itu mesti dalam waktu, maka disembahyang. Nabi kata orang ini betul. Ada orang yang berpegang dengan arahan Nabi. Nabi kata hak ini pun betul kerana dia ikut arahan. Jadi selepas Nabi kita wafat, arahan-arahan itu telah pun disempurna dan kita hanyalah melaksanakan apa yang telah ada. Yang ketiga, yang kelima, suhulatul fahmi wal idrak, iaitulah mudah dipahami dan diingat. Para sahabat dia mudah faham. Sekali Nabi beritahu, dia faham, dia buat. Jadi zaman kita ini payah nak faham sebab kita tak faham ke kerana otoriti orang yang bercakap itu. Mula ustaz ni cakap lagi, orang lain cakap dalam macam lain pula. Boleh jadi kita tak faham ataupun kita tidak menerima. Tapi di zaman sahabat alhamdulillah, suhulatul fahmi maknanya mudah dia faham. Nabi cakap sikit, semua orang tahu. Semua orang yang mudah. Yang keenam, sempurna syariat Islam itu dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita wafat, sempurna syariat. Tidak ada yang tertinggal lagi. Semua dalam bab ibadat ini telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah perundangan sudah ada, walaupun sebahagiannya bersifat secara umum. Kaidah al-kubra, kaidah-kaidah yang besar, kemudian perinciannya telah diijtihadkan oleh para ulama yang kita akan sebut dalam ijtihad nanti insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada perkara yang seterusnya, iaitu asas al-usus al-amah li tashri' al-Islam. Asas-asas umum perundangan Islam. Apa dia asas dia? Yang pertama, at-taysir wa 'adamul haraj. Syariat Islam itu mudah, tidak payah. Mudah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Bukhari, Nabi kata inna ad-dina yusrun. Agama yang aku bawa ini mudah. Wa la yushad ad-din ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang nak mengeraskan agama ini kecuali dia akan tundang, dia akan kalah. Dia tak boleh ikut perundangan. Jadi mudah. Syariat itu mudah, bukan satu benda yang payah. Bila dia jadi payah, apabila kita terlalu mengetatkan sehingga jadi, dia panggil terlalu berikhtiar, berhati-hati, sehingga sampai kepada lebih payah lagi daripada itu apabila sudah sampai ke peringkat was-was. Ini berat lagi. Daripada berhati-hati pergi jadi was-was, ini lebih teruk daripada biasa. Yang dalam hadis lain Nabi kata, ketika menghantar Mu'adz bin Jabal dengan Abu Musa al-Asy'ari, Nabi kata yassira wa la tu'assira. Dua orang ni, Mu'adz dengan Abu Musa, permudahkan, jangan payahkan. Wa basyira wa la tunaffira. Beri khabar gembira, jangan suka menakutkan orang tentang agama. Ini tidak. Kita beri khabar gembira, Islam itu mudah, buat macam ni, buat macam ni. Jadi kalau kita memperketatkan, terlalu banyak tuan muslimin dan muslimat. Kalau kita baca sebahagian daripada kitab
fiqh kita ni ada benda-benda yang terlalu ketat. Saya ni ada terima satu soalan yang agak susah. Ada ustaz kita ni, dia duduk tatabuk kesalahan imam di masjid-masjid. Contoh dia kata bila imam takbir tak cukup, Allahu Akbar, setakat 2 harakat je, imam ni tak boleh ikut sekarang, dia buat benda makruh. Kena 6, kena panjang, Allah. Jadi kadang-kadang benda itu dah sempurna, sudah cukup. Tapi kenapa kita bila belajar tajwid ni sampai peringkat mesti mewah-mewah muka baca Quran baru betul? Ini dia panggil tanam terlalu payah sangat. Sedangkan perkara ini bukan pakai itu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada orang sahabat yang baru masuk Islam, yang lama masuk Islam, semua yang boleh beramal dengan cara yang begitu mudah. Jadi kita tengok benda yang mudah itu, iaitulah solat contohnya. Bila orang tu tak boleh berdiri, dia boleh duduk. Duduk pun tak boleh, boleh baring. Jadi itu yang panggil Islam itu mudah, tetapi yang salahnya apabila kita mempermudahkan Islam. Ini tak boleh. Apa yang mempermudah Islam? Oh, jalan jam. Suara panjang lagi nak berhenti payah. Habis kita tangguhkan suara. Jamak-jamak nak kok. Dia jamak berapa dia? Dia jamak ada 3 sekarang. Yang pertama jamak takdim, jamak takhir. Ada lagi orang kata jamak jahil satu lagi. Dia jamak semua sekali. Dengan zuhur, asar jamak dengan maghrib pun boleh. Jadi itu dia, saya pun tak tahulah dia belajar di mana kan. Baik. Yang kedua, qillatul takalif. Undang-undang Islam ini tidak banyak tekanan kepada umat terakhir. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kita beritahu kepada orang sahabat tentang satu hukum, bila sahabat mari tanya hukum yang tak jadi lagi, Nabi marah. Nabi kata dosa di antara dosa yang besar bagi seorang muslimin itu apabila dia tanya satu hukum yang belum ada, Allah Ta'ala wahyukan turun hukuman dengan sebab dia. Maka orang itu besar salah dia sebab dia menyusahkan kawan-kawan dia sendiri. Tengok apa jadi dalam bab salat tarawih. Nabi SAW dalam sembahyang tarawih, dia keluar malam, kemudian dia tak keluar. Besoknya dia keluar 2-3 hari lepas tu tak keluar. Sahabat tunggu, makin lama makin ramai masjid. Bila orang tanya Nabi, Nabi kata aku bimbang takut difardukan, disyariatkan ke atas kamu sembahyang tarawih, kamu tak mampu. Yang tak syariat ni pun ramai yang tak buat. Jadi kalau buat tak syariat berdosa. Jadi tak fardu. Kalau fardu tak buat berdosa. Yang sunat ni kalau tak buat hilang pahala, tak ada pahala. Jadi kita kena letak di situ. Dalam masalah sunnah dengan sunat ni, saya rasa kita telah bincang dulu dalam perjumpaan yang pertama dulu. Yang saya kata bahawa kita sepatutnya dalam amalan ini, peringkat pertama kita kira yang ni rukun, yang ni sunat. Itu untuk pecahan ketika kita belajar fiqh. Tetapi dalam pelaksanaan jangan asing di antara sunat dengan fardu. Kita kira ini semua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat macam ni, baru dia jadi kemas. Kalau tidak, tak apa. Pasal sunnah. Tak apa pula ada jak kat belakang. Sunnah je. Sunnah je. Tengah-tengah cakap dengan kawan, lepas sembahyang zuhur tak sempat nak sembahyang sunnah. Sunnah je. Jadi hilang. Kita akan kehilangan banyak sunnah. Sebab apa? Sebab terasingnya di antara sunnah itu dengan fiqh yang telah kita baca. Baik. Qillatul takalif, mana tidak banyak taklif perundangan kalau nak bandingkan dengan umat yang terdahulu. Jadi kita bandingkan itu panjanglah kalau kita belajar. Tapi kita bukan dalam pendewan kuliah subjek tarikh tasnif. Cuma saya nak tuan-tuan muslim dan muslimat memahami ini kerana kita nak pergi lebih jauh lagi daripada itu, iaitulah tentang apa sebabnya terjadi mazhab. Ramai soalan-soalan yang timbul nanti. Kenapa ada mazhab? Kenapa ada taklif? Kenapa ada talfiq? Kenapa ada ijtihad? Jadi nak pergi kenapa tu mesti kena tengok susu gaduh daripada awal tu baru jumpa kenapa. Kalau tidak, orang panggil syok tengah jalan. Kita tak boleh nak shortcut jalan, boleh shortcut. Tapi ilmu kalau kita syok tengah jalan, dia terus jadi syok mati gitu. Jadi syok bahaya ya. Syok 2 kali lah. Baik. Yang ketiga, musayyaratul tasyri' li masalih nas. Perundangan itu seiring dengan kemaslahatan manusia. Jadi maslahat manusia nak apa? Di antara maslahatnya kita tengok mula-mula sekali turun ayat perang. Ayat perang ni kalau ada 10 orang kafir, kita seorang, tak ada lagi lawan.
Allah, 10 seorang. Tapi bila betul-betul berlaku nak peperangan, yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. Jadi al-ana khaffafa Allah. Allah Taala ringan kepada umat ini kerana takut berat, maka yang kalau 2 orang lawan seorang, boleh setakat. Kalau 10 tu berat tak berat. Kita tengok 10 takut lah. Tapi kalau 2 orang boleh lagi dah. Nak lari pun dia kejar, tak kita lawan. Macam mana? Itu di antara dia bagi musayyarah. Jadi salah satu daripadanya, hukum Islam itu juga dibina mengikut uruf setempat, keadaan masyarakat pada waktu itu ada. Jadi bukan semua keadaan itu diterima, ada yang benda-benda yang diterima. Yang ketiga, al-ahkam syar'iyyah mu'allalatun bi'illah. Banyak hukum-hukum syariat itu mu'allalah, ada sebabnya, dinyatakan sebab-sebab. Bila disyariatkan puasa, kenapa nak suruh puasa? Apakah kita kata puasa ni Allah Ta'ala nak suruh lapar hamba-hamba dia? Tak. Lapar tu memang kena lapar baru jadi puasa kan. Tapi tujuannya la'allakum tattaqun, nak suruh kamu menjadi manusia yang bertakwa. Ada tak di situ? Itu di antara perkara yang disebut musayyaratu al-ahdas, dengan kemaslahatan manusia. Kemudian yang terakhir kita tengok, yang keempat dalam masalah ini at-tadarruj, dalam perundangan Islam ini secara peringkat-peringkat di era tasyri', perundangan. Sebab itulah dalam perbincangan kita tentang fiqh sirah, memahami sirah Nabi SAW, kita kena tengok. Nak faham sirah Nabi, dia kata apa? Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Waktu 13 tahun ni, ada ke tidak buku-buku sejarah menyebut bahawa Nabi kita runtuhkan berhala di Mekah dalam masa 13 tahun? Ada satu berhala diusir? Tak ada. Jadi oleh kerana kita hari ini dakwah kita baru bermula hari ini, kalau kita bina satu dakwah, gerakan dakwah itu, jadi dalam masa 13 tahun ni kita tak boleh engkar segala kemungkaran, kita kena jadi baik. Itu tidak tepat memahami sirah, kerana sirah itu telah berlalu. Fatrah 13 tahun itu fatrah yang telah Nabi lalui waktu di Mekah. Jadi kita nak ambil fatrah Makkiyah itu dilaksanakan dalam fiqh sirah kita pada hari ini, tidak tepat. Itu di antara perkaranya. Cuma at-tadarruj itu mesti ada masa itu. Contohnya bila nak berlaku pengharaman Arab, Allah Ta'ala turun 3 kali ayat Quran, barulah Arab itu diharamkan. Kenapa? Kerana orang jahiliyah dulu Arab selalu sepati dengan dia. Kalau masyarakat Melayu ni, apa dia yang payah nak kita nak ubah? Apa benda yang payah? Kau payah pula. Payah pula, kau payah. Tak payah nak contoh. Baik. Kita pergi pada tajuk seterusnya tentang sumber perundangan di zaman tasyri', iaitulah yang pertama sekali Al-Quranul Karim. Tuan-tuan kena ingat, Al-Quranul Karim ini bukan kitab undang-undang lah. Kalau kita kata Quran undang-undang, bukan kitab undang-undang macam apa ni, akta tu akta ni, ada. Quran adalah kitab induk, kitab petunjuk, kitab hidayah. Sebab itulah dalam Quran dia tidak perincikan setiap benda. Kalau Quran ni perinci setiap benda, agak-agaknya tuan-tuan, berapa ratus juzuk. Mula-mula startnya makanan, dia sebut Quran nasi, kena sebut dalam nasi. Kalau sebut semua, kena sebut. So, dia kata Nabi Ahmad tak ada nasi, tak baik. Kalau orang lain masuk Islam, nak makan. Tak kena semakan roti juga. Maka Quran kata tidak cerdik, tidak relevan dengan kitab hidayah, wahyu daripada Allah Ta'ala bercakap seperti surat khabar. Tak mungkin. Kalau surat khabar detail, tak. Pukul berapa, sekian berapa, tarikh bila, berapa orang pergi. Cerita surat khabar namanya. Ataupun perundangan yang dibuat di zaman moden, terpaksa kena buat akta, dia ada klaus pula, ada seksyen pula. Itu dia panggil cerita-cerita yang kemudian. Jadi Al-Quran dia panggil kitab induk, kitab ibu, yang menjadi rujukan utama dalam sebagai hujah di hadapan kita. Cuma kita dah belajar di peringkat awal tadi, iaitulah hujiyatul Quran ini ada beberapa peringkat. Ada dia punya hujah dari sudut sampai kepada kita. Tak ada orang kata Quran ini tak sampai kecuali orang-orang yang mempertikaikan. Sebahagian daripada manusia ini ada satu pahaman, dia kata Quran ini tidak lengkap. Ada beberapa surah lagi yang kena dimasukkan. Contohnya surah tu surah ni, jadi kita kata ni ambil kawal lah Quran ni. Quran yang kami nak ni, ahli sunnah wal jamaah ni, Quran kita yang mana? Cukup dah setakat 30 juzuk yang ada itu, 114 surah sudah lengkap. Kalau ada orang kata Quran kamu tak lengkap, pergi tanya dia, kamu baca sendiri lah. Nasib baik kita muncul tu
Quran dinasib balik 30 juzuk tak lebih. Kalau 300 juzuk lah tuan-tuan, agak-agak di berapa orang boleh khatam Quran. Hak 30 juzuk ni pun tunggu bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan kita buat tadarus Quran. Kalau tidak tak habis Quran. Jadi alhamdulillah lah di bulan Ramadan. Baik. Yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hujjah sebagai sama ada dia di penjelas kepada Al-Quran ataupun dia merupakan sunnah yang tersendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil sumber perundangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi kepada peringkat yang kedua, disebut dengan nama era sahabat dan tabi'in. Sahabat ini terbagi kepada dua masa. Yang pertama disebut dengan nama zaman Khulafah Ar-Rasyidin. Daripada tahun 11 bermula daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tahun 40. Jadi di zaman sahabat ini pula timbul dia panggil sahabat-sahabat yang muda. Sahabat muda, Sigharus Sahabat, muda umurnya. Dan sahabat yang muda ini dia akan bersambung dengan ulama-ulama tabi'in. Jadi orang ulama tabi'in tua sempat bersama dengan sahabat yang muda, maka dia bergabung di situ. Dibagi dua kategori. Sahabat Sigharus Sahabat yang bermula pada tahun 40 dan berakhir pada tahun 100, iaitulah Hijriah. Karena dikatakan orang yang terakhir di kalangan sahabat yang mati pada tahun tersebut. Baik. Kita tengok perundangan di zaman sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Yang pertama sekali, ada 7 ciri keistimewaan. Dia sebut dengan nama Tamayuz as-Sahabah. Keistimewaannya zaman sahabat ini nak banding dengan zaman selepasnya ada 7 perkara. Ini kita tuan-tuan muslimin dan muslimat, bagi anak yang anak teliti suasana yang ada hari ini, menjadi satu kewajipan kepada semua kita, para pendakwah, ustaz-ustaz, ustazah, imam-imam, khatib-khatib, mesti memperkenalkan, menyebut setiap masa dan waktu tentang kelebihan para sahabat dan kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla di saat ada manusia yang sedang mengeji, memperli sahabat, kecuali beberapa orang sahabat yang mereka sayang saja. Jadi zaman ini zaman kena jelas. Jadi Khulafah Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ini kita kena angkat 4. Jangan bila sebut Khulafah, Khalifah, sebut Ali seorang. 4 ini sudah jelas bahawa mereka adalah orang yang terpilih, yang telah dipilih oleh Allah SWT menjadi pengganti Khalifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan khalifah Allah. Hari ini ramai di antara kita suka sebut, bila sebut tentang khalifah, kita kata manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Ramai tak ramai cakap itu. Di tangan saya ada sebuah kitab. Nanti kita cari, kita buat ulasan. Tajuk kita ini la yasihu an yuqal al-insan khalifatullah. La yasihu. Tidak boleh, tidak betul kita kata manusia itu khalifah Allah di muka bumi. Fahiya maqulatun batilatun. Ini kata-kata yang tidak benar. Penulisnya Dr. Abdul Rahman Hasan Habannaka Al-Maidani, seorang ulama Syria yang pada waktu dia tulis ini, dia waktu itu berada di Makkah Al-Mukarram. Dia tulis di Makkah pada tahun 1410. Cantik kita. Jadi kita tak perlu kata manusia kita adalah khalifah Allah. Sebab apa? Khalifah, apa mana khalifah? Kita pernah tanya ke tidak, kenapa Sayyidina Abu Bakar itu disebut sebagai khalifah? Kita tak bincang. Khalifah itu maknanya pengganti. Itu mana khalifah? Abu Bakar orang panggil khalifah Rasulullah. Kalau baca Quran. Umar khalifati Rasulullah. Khalifah kepada khalifah Rasulullah. Jadi mari Sayyidina Umar panjang macam ni. Khalifati Rasulullah. Jadi nak sebut nama payung. Mata taman kita ini tak apa, berapa kali seri pun tak apa. Pasal itu pangkat. Saya nak umat dia nak rengkat. Maka sahabat-sahabat kata macam inilah, saya nak Amirul Mukminin, kita panggil Amirul Mukminin Umar. Jadi panggil Khalifah. Jadi panggil Khalifah 2 kali agak payah nak panggil. Jadi maka orang panggil Sayyidina Umar dengan nama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah,
Itu nak ceritanya khalifah. Kenapa mereka ini seorang yang sangat hebat? Yang pertama sekali, hati yang sangat mulia. Di kalangan para sahabat, mereka ini hati yang sangat mulia. Kenapa tak mulia? Di saat orang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang yang membela. Orang memusuhi Nabi nak bunuh, mereka inilah orang yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat apa saja, mereka yang telah berkorban, memberi harta benda setakat mana yang dia mampu untuk perjuangan Islam. Tiba-tiba mari zaman kita hari ini, tengok Sayyidina Abu Bakar, dia buat macam pakcik kat kampung, dia pun dia sabar. Macam tu kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Jadi kita tidak terkejutlah tuan-tuan. Apabila kita mempertahankan Sayyidina Abu Bakar, mempertahankan Sayyidina Umar dan semua Sayyidina Nabi, para sahabat-sahabat Nabi ini, orang akan tuduh kita ini dipanggil satu golongan nawasib. Tuan-tuan pernah dengar ke nama kumpulan nawasib? Pernah dengar? Tak dengar lagi. Dalam dunia ni dia ada dua kumpulan yang bertentangan. Satu dia panggil Khawarij. Khawarij ni rajin dengar tak? Biasa orang dah sebut Khawarij. Khawarij ni diantaranya asal dari Khawarij, maknanya orang yang keluar tak mahu patuh pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia jadi Khawarij, orang yang menentang Sayyidina Ali. Satu lagi dia panggil kumpulan Nawasib. Nawasib ni iaitulah orang yang cerita Sayyidina Ali, suka tak mahu pada Sayyidina Ali. Kalau tadi menentang, Ali tak mahu. Satu lagi kumpulan dia panggil Rafidah. Rafidah ni iaitulah kumpulan yang memuja Ali dan anak cucunya radhiyallahu ta'ala anhum anil jami'. Jadi berlawan di antara Nawasib dengan Rafidah. Nawasib ni orang yang suka pada pasal itulah bila kita baca dalam sejarah hari Asyura, hari 10 Muharram, golongan Rafidah bila mati Sayyidina Husain, mereka ni berkata dulu, meratap, menangis karena sedih Sayyidina Husain mati. Golongan Nawasib iaitulah golongan yang suka pada Sayyidina Husain mati, maka dia panggil masuk dalam kampung, siapa dia ada kacang, siapa dia ada benda-benda ni, buat mari semua kita kumpul sini, kita buat bubur. Sebab itulah nak bagi nasihat kepada muslimin semua, jangan kata Asyura, jangan buat bubur Asyura pada hari 10 Muharram, kerana puak Nawasib suka dengan mati Sayyidina Husain, sebagaimana golongan Rafidah yang terlalu duka cinta dengan mati Sayyidina Husain, bertembung pun. Jadi kita ada sunnah wal jamaah tengah-tengah. Nahnu lasna Nawasib, kita bukan Nawasib orang benci Sayyidina Ali, kita orang yang sayang pada semua sahabat. Dan kita juga bukan Rafidah, orang yang melampau puji, memuja sebahagian sahabat. Tak. Semua sahabat, Khulafaur Rasyidun, jami' sahabat adalah orang-orang yang udul, orang yang adil, orang yang wajib kita hormat pada mereka, kita sayang pada mereka sebagaimana Allah Ta'ala puji mereka dalam Al-Quran yang begitu banyak. Jadi inilah orang yang hati sangat mulia. Tiba-tiba kita mempertikaikan, kita mengutuk mereka, kita mengeji mereka. Subhanallah, siapalah awak? Buat zikir, ibadat dia, kutuk saya, kutuk semua tiga-tiga sahabat yang Ansari. Yang kedua, apa masalahnya mereka nak faham ayat, nak faham Al-Quran? Senang. Sebab bahasa Arab adalah lidah mereka. Quran nazala bilughati Quraisy. Quran itu sendiri turun dengan bahasa yang digunakan oleh Quraisy. Itu disebut dalam kitab Ulumul Quran. Yang ketiga, tidak perlu meneliti sanad. Betul. Bila perlu tak perlu kepada sanad? Zaman sahabat tak payah dah sanad apa lagi. Pada waktu itu semua mereka disebut sebagai sahabat, semuanya adalah ulama, orang yang mudul, orang yang adil, diterima semua. Bila sebut kata sahabat, tak payah tanya orang ini baik ke tak baik ke, tak. Jadi orang yang kata sahabat tak baik ini, dia yang tak baik sebenarnya. Yang keempat, tidak perlu meneliti qawaidul usul. Nampak qawaid kaidah ni tak payah lagi sebab mereka terus ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mereka hidup waktu turunnya wahyu. Waktu Quran turun, dia tahu apa yang terjadi. Waktu Tuhan turun, apa yang terjadi? Banyak sekali sahabat-sahabat kata, nazalat hazil ayat fina. Ayat Quran ini turun kepada kami. Jadi cerita dia tahu. Yang keenam, mereka tidak menerima selain daripada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Tuhan sebut, apa yang Nabi kata, ini yang mereka terima. Yang ketujuh, sana'ullah ta'ala alaihim. Allah Ta'ala puji kepada mereka, sangat banyak pujian-pujian Allah kepada golongan sahabat. Jadi Tuhan puji sahabat, kita keji sahabat, apa yang jadi kita. Baik, kita tengok bila Nabi wafat, putusnya wahyu, maka para sahabat terpaksa bertugas
menjelaskan hukum-hukum syariat Islam. Menjelaskan. Sebab apa? Sebab yang pertama, inqita'ul wahyi, terputusnya wahyu dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perundangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandungi kaedah umum kepada dia, tidak perinci secara satu persatu. Yang ketiga, banyak masalah, jaddat masail, banyak masalah-masalah baru yang timbul di zaman sahabat yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mereka bertugas menjaga agama Allah Ta'ala dan menyampaikan kepada manusia. Baik, itu di antara cara para sahabat bagaimana apabila berlakunya sedemikian. Bila berlaku sedemikian, bagaimana para sahabat ini mencari hukum? Ada 2-3 kaedah. Yang pertama, dia panggil kaedah jama'i. Contohnya bila berlaku satu kes, Sayyidina Abu Bakar akan panggil sahabat-sahabat. Dia panggil ahli Badar. Semua sahabat yang pergi perang Badar, mari sini. Dia bersuara macam mana nak keluar dari situ. Bila mari kes pula, dia panggil pula muhajirin saja. Dia panggil ansar, dia panggil kumpulan-kumpulan ini nak dengar pandangan mereka bagaimana nak berijtihad dalam satu-satu masalah. Itu dia panggil zaman sahabat. Kemudian di antara sahabat yang sangat hebat, yang banyak ijtihad dia, yang panggil kibar mufti di zaman sahabat, yang banyak ijtihad, iaitulah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita tengok apakah peranan ijtihad para sahabat. Ijtihad para sahabat iaitulah meneliti dan memahami nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta melaksanakan apa yang mereka faham ketika berjauhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selepas Nabi tidak ada. Jadi sahabatnya hanyalah melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau tak ada, kita tengok apa jadi. Contohnya, satu contoh. Seorang sahabat nama dia Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala. Satu malam sejuk sangat. Bila sejuk sangat, dia tak berani nak mandi, takut pengsan ke mati ke macam mana. Maka pada waktu itu dia tayamum, ganti daripada mandi. Jadi bila dia mandi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, "Ya Amr, macam mana kamu sembahyang dalam keadaan junub, mu tak mandi?" Jadi Amr baca ayat Quran, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Mu jangan campak diri kamu ke dalam kebinasaan. Dia kata, "Aku tengok ayat ni ya Rasulullah, pada waktu itu saya pun ijtihad bahawa tak boleh mandi, saya ganti dengan tayamum." Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan marah pada Amr, tapi dia suka. Karena nas ada depan dia, dia cuba laksanakan apa yang dia faham setakat yang ada. Jadi kerja para sahabat iaitulah meneliti dalil Al-Quran, meneliti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bermusyawarah, bersyura di dalam menetap satu-satu hukum. Nah, di sini kita lihat beberapa contoh ittifaq para sahabat terhadap hukum di zaman mereka. Yang pertama sekali, ittifaq sahabat itu iaitulah sewaktu nak melantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah. Mana dalam majlis syura di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ni tuan-tuan boleh tengok di, masih ada lagi di Madinah sekarang ni. Dia tidak buat bangunan di situ, sebelah kanan masjid. Di belakang masjid itu kita pergi, dia ada satu kebun. Dia kata di sini jangkaannya Saqifah Bani Sa'idah, wallahu a'lam. Maka sahabat sebut, dia kata ada orang kata, kita orang Ansar kata kami lah nak jadi khalifah. Sebab kita kita kan yang bantu kami negara Islam di Madinah. Jadi orang Ansar kata, kena, orang Muhajirin kata kena Muhajirin. Sebab dunia hari ini diatai ikut Quraisy. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala dia tengok Sayyidina Abu Bakar orang paling layak. Sebab Nabi kita suruh Sayyidina Abu Bakar beberapa kali menjadi imam sewaktu Nabi sakit. Muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Bila Aisyah buat rayuan, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ni orang mudah menangis. Kan saya takut tak selesai, tak sempat habis salat kan dia menangis kan susah orang. Abu Bakar, Nabi kata apa? Muru Abu Bakar, suruh Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar berpihak ambil dengan ayat dengan peristiwa ini. Dia kata apa? Dia kata, ya para sahabat semua di Saqifah Bani Sa'idah, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pilih Sayyidina Abu Bakar menjadi ketua dalam agama kami, apakah kami tidak patut kami lantik dia menjadi pemimpin untuk urusan dunia ini? Pada waktu itu Sayyidina Umar kata, kalau tangan Abu Bakar, Sayyidina Umar telah pun baiklah ikat setia, maka para sahabat lain yang ada di rumah itu semua ikat setia dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Jadi ada lagi cerita-cerita lain, tuduhan-tuduhan yang awak sahabat yang tak pergi, itu panjang cerita. Kalau kita nak tahu cerita ni, kita boleh baca dalam satu kitab nama dia Al-Awasim min Al-Qawasim. Al-Awasim min Al-Qawasim itu telah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Kalau kau boleh beli tentang sahabat. Cantik. Yang kedua, ijma' dia ni maknanya bayaran kalau orang tu tersalah bunuh orang, hendaklah ke atas al-aqilah. Apa makna aqilah? Ke atas keluarga dia. Itu sudah sepakat. Yang ketiga, ijma' 4 rakaat sebelum zuhur. Dia panggil ijma' al-muhafazah ala al-arba' qabla zuhri. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan al-isfar bil fajri. Dia bila waktu subuh tu cerah, jadi kita kena sembahyang pada waktu itu. Dan nikah haram kahwin adik ipar dalam iddah kakaknya. Mana orang ni kahwin dengan kakak dia mati contohnya, sebelum tamat iddah tak boleh dia ambil adik dia, saling tikar istilah orang. Setengah orang tu kata bukan saling tikar, tak saling kapek. Kau boleh ada adik yang muda lagi. Tak apa, itu istilah orang kampung lah. Jadi itu di antara ijma' lagi sahabat, ittifaq sahabat dia kata salat jenazah itu 4 kali takbir. Jima' suami isteri ketika melakukan haji sebelum tahallul itu adalah merosakkan haji. Yang seterusnya mirasul jadd, mirasul al-jaddah atau nenek perempuan, dia akan ambil 1/6. Ini di antara perkara. Memerangi orang yang tak keluar zakat. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, orang murtad tak keluar zakat, maka Sayyidina Abu Bakar kata aku akan perang orang ini, dan dipersetujui oleh sahabat walaupun ada perbincangan mereka awal. Yang seterusnya dikata tadminus sunnah, memberi tanggungjawab ke atas sunnah, iaitulah orang-orang yang bekerja, ambil tanggungjawab macam kontrak tempat bangunan dan sebagainya. Itu di antara perkara-perkara yang ittifaq. Kemudian kita pergi pula contoh perkara-perkara khilaf di kalangan sahabat. Macam mana sahabat ini boleh berikhtilaf. Sebelum daripada itu, kita pergi kepada contoh. Dia kata di zaman sahabat ini berapakah sumber perundangannya? Jawabnya dikata di sini yang pertama sekali Quran Karim, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga al-ijma', yang keempat ar-ra'yu ataupun al-ijtihad ataupun qiyas. Qiyas ini salah satu daripada sumber perundangan yang telah diputuskan di zaman sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun disebut dengan pandangan ra'yu sahabat, pandangan sahabat. Baiklah, kita nak ambil contoh di sini tentang ikhtilaf sahabat. Kenapa terjadi ikhtilaf? Selain daripada contoh, perbincangan ini juga akan terbawa nanti kepada sebab-sebab berlakunya ikhtilaf di kalangan ulama umat ini, yang akhirnya timbulnya mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad. 4 mazhab, dan ada 13 semua mazhab Islam yang muktabar yang berlaku dalam sejarah ini. Baiklah, kita pergi satu persatu secara ringkasnya kepada sebab-sebab yang berlaku ikhtilaf di kalangan sahabat. Beberapa contoh yang ada di sini. Yang pertama dia kata sebab dalil tidak sampai. Dalil ada tapi tak sampai kepada orang sahabat itu. Mana contohnya? Contohnya apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Sewaktu berlakunya ta'un di Syam, Sayyidina Umar dia pergi dengan sahabat-sahabat dia. Dia nak masuk satu tempat, ada ta'un. Cerita Sayyidina Umar dia pergi ke Syam. Hadis ini hadis diriwayat oleh Imam Bukhari. Safar Amirul Mukminin Umar Khattab ila Syam. Sayyidina Umar pergi ke Syam.
Dalam perjalanan, tiba-tiba orang beritahu, ya Amir Mukminin, kita tak boleh pergi ke Syam, ada berlaku taun di sana. Jadi ada sahabat ni sibuk. Dia tak boleh pergi. Mati kalau kita pergi. Baru sahabat lain pula, kita mari ni tujuan nak pergi mati syahid. Apa salah kita pergi? Mati-mati mati syahid. Nampak? Khilaf di kalangan sahabat. Sebab apa? Sebab dalil tak sampai kepada dia. Jangan pula salah faham dia kata, ada juga ustaz mengatakan Sayyidina Umar tak tahu dalil. Lah. Pada waktu itu tidak sampai lagi pada Sayyidina Umar. Maka di tengah-tengah perbincangan itu Ja'a Abdul Rahman ibn Auf. Sedang bersorak berlaku, mari Sayyidina Abdullah bin Auf, seorang sahabat yang tidak ada pada waktu itu, dia mari dia jumpa Sayyidina Umar. Dia kata, apa yang kamu bising? Dia kata, inna indi min zalika ilma. Aku ada maklumat tentang apa yang kamu bincang. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sami'tum bihi fi ardin fala taqdamu alaihi." Kalau kamu dengar di satu negeri itu adanya wabak, jangan masuk ke negeri. Jangan pergi. Wa idza waqa'at ardin wa antum biha. Kalau kamu berlaku wabak di negeri itu, kamu di situ, fala takhruju firaran minhu, jangan lari keluar daripadanya karena nak lari daripada kita. Kalau kita tak masuk lagi, jangan pergi. Tapi kalau duduk di negeri itu, contohnya dengki banyak kat sini, jangan lagi ke lain. Tunggu ya kat sini. Kalau sampai masa mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan asyik tak lari ya dah. Lari tak lari. Manusia ni macam tu ya. Kan masuk penyakit H1N1. Berlaku dalam dunia lain, di negeri lain ya. Berapa ramai pada tahun tu ada negara yang tak berani hantar jemaah haji nak pergi Mekah, takut kena H1N1. Sebab berimpun orang ramai. Dia tak tahu Mekah tu negeri yang begitu berkat, mana ada H1 kat situ. Subhanallah ya. Manusia ni berfikiran kadang-kadang terlalu ketat. Jadi bila Abdurrahman bin Auf riwayat hadis ini, maka sepakat mengatakan bahawa kita tak boleh masuk lagi. Kata Sayyidina Umar, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari daripada takdir Allah Taala sini jadi wabak kepada qadar Allah Taala yang lain. Jadi tak payah kita masuk. Jadi di sini dalam kitab tarikh tasyrik secara perundangan mereka bawa hadis ini bahawa contoh sebabnya berlaku khilaf sebab apa? Sebab dalil tidak sampai. Kalau dalil ada, takkan Sayyidina Umar nak mesyuarat pula. Kita nak lagi. Dalil hadis ada ni. Tak mungkin Sayyidina Umar nak menyalahi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang lain. Nah, baik. Contoh yang lain lagi. Berlaku contoh di antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anil jami'. Tentang orang perempuan hamil. Tengah dia mengandung, mati suaminya. Bila ketamat iddah? Sebab apa? Dalam ayat Quran kata, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hablahun. Orang yang mengandung ajal tempoh iddah dia bila dia bersalin, letak anak dia, maka habis hayat. Dalam ayat Quran lagi, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Orang yang kematian suami, maka dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Anak pakai hak mana? Macam mana nak pakai? Jadi di antara ayat ini ada umum dan ada khusus. Ayat umum kata orang yang mati, orang yang hamil, maka iddah dia bila dia letak salib habis. Tapi ayat yang kedua ni khusus untuk orang mati ataupun orang ayat mati umum, ayat mengandung tu khusus. Kecuali orang mengandung. Maka Ali dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas di peringkat awal dia kata kita tengok yang mana lebih lama. Maknanya kalau dia mengandung baru 2 bulan, suami dia mati, campur dengan 4 bulan 10 hari, baru 6 bulan 10 hari. Berapa bulan lagi baru nak salin? 3 bulan lagi tak? Jadi dia kena tunggu lagi sampai 3 bulan baru habis iddah. Ataupun dia bersalin dah 9 bulan, suami mati hari ni, esok bersalin, tak boleh, kena tunggu 4 bulan 10 hari. Itu dia peringkat awal. Jadi bila dua sahabat besar ini berpandangan sedemikian, maka marilah
Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dalam Bukhari dan Muslim, mencerita seorang sahabat nama dia Subai'ah. Nama orang perempuan Subai'ah Al-Aslamiyah. Tulis betul-betul Subai'ah Al-Aslamiyah. Daripada Miswar bin Makhramah, dia kata Subai'ah ni mati selepas Subai'ah ni bersalin selepas kematian suaminya beberapa malam. Lepas beberapa malam, salin. Faja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanatu an tankiha. Bawa baby kecil lagi mari. Masa tu mungkin tak ada baby, tak ada bibi kau. Mari jumpa Nabi, ya Rasulullah. Saya baru bersalin 2-3 hari, suami baru mati. Tapi dah ada orang minta ke saya. Macam mana Rasulullah? Fa'azina laha fanakahat. Nabi kata okey, boleh kahwin. Tapi hati-hatilah. Suasana tu suasana sedang berpantang. Tapi dari segi hukumnya dah boleh berkahwin. Maka tengok hadis ini, berbeza tak berbeza? Hadis ini menjelaskan bahawa menguatkan wa ulatul ahmali, orang yang mengandung itu ajal tempoh edah dia bila dia bersalin. Bukan edah mati 4 bulan 10 hari. Jadi itu dia panggil. Maka kata ulama, ana a'lamu yaqinan, aku yakin 100%. Kalaulah hadis ini sudah ada pada Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, tentulah mereka menafsirkan ayat itu sebagaimana yang ada dalam hadis. Kita payah bincang lagi tempoh yang paling lama ataupun yang paling kurang. Dua contoh. Nak tengok lagi contoh lain? Tengok arah. Lepas ni kita tak ulang, saya cerita lain banyak lagi. Baik. Anda kalau dia dalil sampai, tapi dia tak boleh terima dalil. Contoh banyak di sini. Sebab pihak yang banyak ni, tadi Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang ni kita balik kepada cerita Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Apabila berlaku seorang sahabat nama dia Fatimah binti Qais. Nama apa orang ni? Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Suami dia menceraikan dia kali yang ketiga. Maknanya cerai talak 3 dah, selesai. 1, 2, 3 habis. Jadi suami pun kesian dengan isteri dia. Bekas isteri dia ni duduk seorang. Dia pun hantar sedikit makanan, syair, gandum. Suruh orang hantar. Pergi hantar gandum ke Makcik Fatimah tu. Bila orang hantar gandum lagi, dia pun marah. Apa bagi gandum je, duit tak bagi. Fa'akhbarahan Nabi. Dia bawa kes ni pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Rasulullah, tengok tu, suami saya ni tak bagi duit dah, tak bagi belanja, tak bagi nafkah dengan saya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu la nafaqata laha wala sukna. Nabi kata orang perempuan yang telah dicerai kali yang ketiga tidak ada lagi belanja dan tak payah lagi suami dia tanggung rumah dia. Boleh balik ke rumah ayah dia. Habis. Assalamualaikum. Hadis riwayat Muslim. Jadi kecuali apabila dia mengandung. Maka mengandung tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab anak dalam kandungan itu anak siapa? Anak apa? Anak ayah dia. Walaupun ayah dia bercerai, tapi tanggungjawab jaga anak tu, tanggungjawab beri makan anak tu melalui mak dia, maka dia kena tanggung mak tu. Sebab mak yang bagi makan anak dia dalam perut. Tapi bila anak dah keluar, bapak dia boleh ambil anak ni, suruh orang lain susu. Macam kita hari ni juga tak? Susuan orang lain dah susunya. Tapi orang zaman dulu susu orang, tapi hari ni susu lembu. Itu lain sikit beza. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, dia fatwa kata orang yang kena cerai talak 3 ni masih lagi ada nafkah, masih lagi ada rumah suami dia kena beri, kena bayar lagi sewa rumah bini dia. Dia tidak terima hadis ni, hadis Fatimah binti Qais. Dia kata aku tak tahu Fatimah ni ingat ke lupa hadis, aku tak tahu. Jadi Sayyidina Umar sampai hadis, tapi dia tidak terima, tidak yakin dengan Fatimah binti Qais ni tentang hafalan. Betul ke tak betul dia ingat? Itu dia panggil contoh yang ada. Dalam kitab ni juga ada khilaf di Syekh Muhammad Saleh ni rahimahullah, dia kata contoh lagi di antara contoh yang disebutnya itulah hadis salat tasbih. Hadis salat tasbih panjang perbincangan. Ada ulama kata
boleh terima. Ada ulama kata tak boleh terima terus. Maka itu termasuk di kalangan benda-benda yang khilaf di kalangan para sahabat, ada yang terima dan ada yang tidak terima. Jadi kita tidak nak bahas sini contoh-contoh hadis yang cara-cara banyak. Kita pergi kepada dalil yang seterusnya. Yang ketiga, hadis sudah sampai kepada dia tapi dia terlupa. Contoh di sini ialah kisah Sayyidina Umar dengan Ammar bin Yasir. Ceritanya Sayyidina Umar dengan Ammar ni, dia pergi dalam satu musafir. Dua-dua orang ni berjumpa, mimpi pada malam tu. Maka Sayyidina Umar tak sembahyang sebab dia tak ada undang-undang boleh bertayamum untuk ganti janabah. Ammar bin Yasir dia guli atas pasir. Pasal dia kata kalau ambil mengukur tangannya untuk wudu, ganti wudu. Oleh kerana aku diganti mandi, dia masuk atas pasir, dia guling semua sekali, dia sembahyang. Maka Ammar balik cerita kepada Nabi SAW. Jadi Nabi kata, ya Ammar, innama kana yakfika. Hei Ammar, kenapa kamu berguling macam ni? Cukup memadakilah kalau kamu ambil tanah tu, kamu sapu muka kamu, sapu tangan kamu tu, cukup. Apa pasal berguling pula ni? Dia kata, aku ingat kau sebab tayamum ganti daripada mandi ni kena berguling, maka aku habis mandi dengan rumah. Jadi bila dengar cerita ni kepada Sayyidina Umar panggil dia, ya Ammar, apa cerita ni mu? Dia cerita kau kan aku denganmu pada malam tu. Apa cerita? Berlaku peristiwa kita dua malam tu. Dia kata aku tak ingat apa. Jadi kata dia Ammar tersebut ya Ammar, mu tak ingat ke tidak? Dalam satu syariah, satu peperangan yang Nabi tak hadir. Kita pergi beberapa orang lagi. Jadi kita dua tak ada air pada malam tu. Aku mandi dengan debu, mu tak mandi. Jadi akhir sekali Umar kata, apa benda mu ni? Maka Umar kata, ittaqillah ya Ammar. Mu takut ke ya Ammar, jangan bercerita benda ni. Jadi kata Ammar, in syi'ta lam ahadith bi. Tak apalah ambil bini. Oleh kerana mu yang ambil bini, mu ni khalifah. Kalau kamu kata tak payah cerita, aku tak cerita. Walaupun aku ingat cerita ni, aku akan senyap. Tengok hormatnya dia kepada Sayyidina Umar. Umar kata apa? Nuwallika ma tawallaita. Tak apalah ya Ammar, aku suruh kamu lah. Kalau mu ingat, ceritalah hadis. Jadi itu di antara sebab kenapa di antara contoh-contoh dari sampai, tetapi ada kalanya mereka terlupa, maka jadilah khilaf di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini agak panjang sikit perbincangan. Iaitulah contoh yang ketiga, semuanya sampai dalil, tetapi berbeza pemahaman. Dalil sampai, mana dalil? Dalilnya ayat Quran Suratul Nisa ayat 43 dengan surah Al-Ma'idah ayat 6. Apabila kamu sakit atau dalam musafir, ataupun salah seorang kamu datang daripada ghaib, buang air, au lamastumun nisa, ataupun sentuh perempuan, falam tajidu ma'an, mu tak dapat air, fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi dalam ayat dua ayat ini semuanya cerita lamastumun nisa, kamu sentuh perempuan. Jadi ada ulama yang mengatakan sentuh di sini, sentuh. Ada yang mengatakan sentuh di sini, iaitulah bukan maksudnya sentuh dengan tangan, tetapi maksudnya jima, sebagaimana dipaham oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata tak, sentuh di sini bukan dengan tangan. Ibnu Umar kata tak, sentuh tu mula masak, iaitulah sentuh dengan tangan. Sentuh dia batal. Ibnu Abbas kata tak, sentuh di sini jima. Jadi ayat Quran tu qat'i kata qat'i. Siapa kata tak qat'i? Sudah putus sahih, benar-benar mari daripada Allah SWT, dibaca oleh Rasulullah, dibaca oleh sahabat. Tetapi kenapa berbeza lagi? Dia panggil masalah berbezanya huraian kepada ayat. Huraian kepada ayat inilah yang membezakan di antara pandangan. Ulama ni kata batal, ulama ni kata tak batal, sentuh saja, mesti ada syahwat, mesti ada yang Ibn Abbas kata jima baru batal. Bukan cakap main-main dah. Kalau cakap sentuh, dia nak ambil anak hodor kunci tu, langsung tak masuk dalam bab ni. Contoh dia. Ada juga huraian yang panjang lagi lah. Dia kata ayat ni sebut dua perkara. Satu,
wudu, hadas kecil. Satu lagi tentang hadas besar. Jadi kalau ayat dua-dua ni, aula mastumun nisa, au ja'akum minat, soal kamu datang daripada tempat buang air, mana buang air, dan sentuh perempuan, maknanya cerita ni untuk wudu saja. Tidak ada cerita untuk mandi. Jadi dia kata kita kena asingkan. Satu cerita untuk wudu, ialah orang itu buang air. Satu cerita untuk mandi, aula mastumun nisa, apabila kamu melakukan jima. Jadi panjang perbahasan di sini, perbahasan dari sudut bahasa ni, dari sudut balaghatul Quran ya. Maka kita nampak di situ perbahasan yang tinggi. Kenapa berlakunya sentuh orang perempuan batal kata batal wudu? Maka telah ada di zaman itu di kalangan para sahabat pun ada yang fatwa kata batal, ada yang kata tidak batal. Jadi kita nak pakai mana? Bukan hari ini. Kita kena bincang khusus dalam bab perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kalau sudah sini dah lagi. Sudah, kita ambil kalau kita tak tasrih kita ni. Ini baru jarah tasrih baru ni. Lepas tu baru masuk fiqh. Baru mukadimah bukan 3 bulan dah. Dah yang lagi sudah. Itu cerita baik. Contoh lain lagi ialah tentang Bani Quraidah tadi. Yang kita sebut di awal tadi. Contoh Bani Quraidah, ada sahabat kata yang pegang dengan nas, dia kata kita kena sembahyang asar walaupun tak sampai di Bani Quraidah sebab waktu asar itu terhad. Ada yang mengatakan kita tangguh sampai di sana walaupun sudah hampir nak habis waktu solat. Baik. Ada contoh yang kelima. Contoh yang menarik. Iaitulah sebab sampai tapi hadis itu telah masuk. Hadis itu di peringkat awal. Ada 2-3 cerita di sini. Salah satu daripada cerita yang kita nak ambil ini, iaitulah cerita di peringkat awal dulu. Bila kita salat sembahyang, waktu rokok tangan kita letak di mana? Kita letak macam ni tangan, kepala di tangan letak di celah paha. Waktu dulu, bukan letak atas lutut. Maka ini cerita Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Dia kata apa? Seorang sahabat nama dia Mus'ab bin Sa'ad yaqul, aku sembahyang di tepi bapak saya, bapak ini. Ini hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Dia kata fatahbaqtu baina kaffayya. Aku rapatkan dua tangan aku ni. Kemudian aku letak tangan aku di antara dua paha, tak celah paha. Fanahani abi. Jadi ayah dia pun larang. Jangan buat macam tu. Qala kunna naf'aluhu. Dia kata memang dulu kami buat macam ni. Kami buat macam ni dulu. Tetapi kami telah diperintahkan supaya letak dua tangan ini waktu sujud, waktu rukuk, ada rukabi di atas lutut. Jadi peringkat awal dulu duduk di mana? Duduk di celah paha. Jadi kemudian barulah mari letak di atas lutut seperti ada ini. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dia suruh letak di situ. Ibnu Mas'ud tidak sampai kepada dia cerita pertukaran hukum daripada letak celah paha kepada letak di atas lutut. Jadi fasalla ila janabi Al-Qamah wal Aswad. Dua orang sahabat dia, Al-Qamah dengan Aswad ni, sembahyang tepi Ibnu Mas'ud. Dia biasalah. Dia terima hadis letak atas lutut, dia letak atas lutut. Maka bila selesai daripada sembahyang, dia kata, "Kenapa kamu tak sini? Kita kena letak celah paha ni." Jadi jawab dia orang ni, "Tidak," dia kata. "Kami telah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada bapa dia, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi kita suruh di saat akhirnya supaya letak di situ." Jadi itulah di antara banyak lagi contoh-contoh yang kita nak ambil. Jadi kita habis dengan contoh yang hari ini. Di antara contoh perbahasan yang besar khilaf di kalangan sahabat yang telah khilaf tentang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang riba al-fadli. Riba ni ada dua. Satu dipanggil riba al-fadli, makna riba lebih. Kalau kita berhutang 100, bayar RM110, itu dipanggil riba al-fadli. Tapi kalau kita tangguhkan lagi, atau maaf, riba al-fadli ini kalau kita tukar satu benda, beras dengan beras ni sekilo dengan beras yang tak kantit sekilo setengah, itu lebih riba al-fadli. Yang satu lagi tadi dipanggil riba an-nasi'ah. Maknanya kalau kita lambat bayar, naik RM5. Hutang naik RM5, itu dipanggil
Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala dia kata apa? Innamar riba fin nasi'ah. Riba-riba ini ada nasi'ah saja, tidak ada fadli. Maka berlakulah pandangan pada sahabat. Kemudian di saat akhirnya bahawa sahabat beritahu riba nasi'ah ini itulah riba yang sangat kuat dipakai oleh orang zaman jahiliyah. Jahiliyah ini banyak riba nasi'ah. Bila orang tak dibayar, naik lagi, naik interest, bunga dia naik. Sebab sampai orang itu tergadai rumah tangga dia. Jadi Abdullah apa kata? Innamar riba bin nasi'ah, riba yang dahsyat itu riba an-nasi'ah, riba bertanggung. Jadi ini dikata sepatutnya tidak berlaku lagi. Karena telah jelas dalam ayat Quran, "Faman zada aw istazada faqad arba." Siapa dia menambah lagi bilangan, maka dia telah buat riba. Nah, jadi itu di antara contoh yang seterusnya, yaitulah tentang berpegang dengan hadis dhaif. Hadis dhaif ini timbul di kalangan ulama, kalau tidak di kalangan sahabat pun, ini hadis dhaif zaman sahabat tidaklah timbul. Contoh ini bukan contoh istilah di kalangan sahabat, tapi contoh istilah di zaman kita hari ini, sebab-sebab berlaku istilah. Jadi anda rasa ini kita tangguhlah dulu kepada bila sampai timbul buat istilah esok ataupun contoh yang kita boleh buat cara ringkas hari ini, iaitulah kenapa berlaku istilah juga selain daripada bab-bab yang lepas, iaitulah tentang istilah buat dalil dengan hadis dhaif. Di antara hadis dhaif di sini iaitulah hadis Anas yang menyebut tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila selesai daripada salat, dia sapu tangan kanan dia letak atas kepala, kemudian dia baca doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, alhamma wal hazan, sampai ke akhir itu. Ada riwayat kata Nabi kita letak atas dahi, ada kata letak atas kepala. Jadi Al-Haythami kata apa? Rawahu Tabarani fil Awsat. Jadi riwayat oleh Tabarani al-Awsat dengan sanadnya Zaid bin Amr, sanadnya lemah, dhaif. Jadi mari ulama-ulama kemudian dikata hal ini dhaifun jiddan, lemah sangat. Jadi itu sebab khilaf. Jadi ada ulama kata tak apa hal itu yang dalam fadhilul amal. Ada kata tak boleh pakai, maka berlaku perkara-perkara yang khilaf di saat akhir ini. Itu di antara perkara yang kita boleh buat contoh pada kali ini, iaitulah tentang benda-benda berlakunya khilaf di kalangan ulama. Jadi di kalangan sahabat, di era sahabat itu juga berlakunya dua aliran pemikiran. Satu aliran pemikiran sahabat-sahabat yang agak ketat. Kemudian ada satu lagi aliran pemikiran sahabat-sahabat yang agak lebih ringan dia punya fatwa dia. Maka berlakulah itu dia panggil ahlul ra'yi dengan ahlul hadis. Hasil daripada ahlul ra'yi dengan ahlul hadis ini timbullah dua aliran pemikiran mazhab. Satu dia panggil mazhab ar-ra'yi yang berpusat di Arab. Satu lagi mazhab ahlul ra'yi dan ahlul hadis yang berpusat di Hijaz, di Madinah Al-Munawwarah. Jadi satu di Kufah, satu di Madinah. Jadi oleh karena perbincangan kita yang lepas itu sudah banyak, insya-Allah kita tangguhkan dua aliran pemikiran ini perlu pada satu muhadarah yang khusus tentang kenapa terjadi dua aliran ini dan apa contoh-contohnya yang kita boleh faham. Di kalangan sahabat ada yang ketat fatwa dia, ada yang agak longgar. Zaman itu sudah berlaku. Jadi takkanlah bila siapa zaman kita ini, bila ada ulama yang agak longgar sikit, kita hentam dia. Bila ada ulama yang ketat sikit, ulama yang longgar berkata ini buat zahiri dan sebagainya. Jadi jangan berlaku sedemikian, kerana aliran pemikiran ini telah berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Insyaallah kita akan sambung bincang ini pada masa yang akan datang yang ditentukan oleh Allah Taala bila Allah